Okey ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat soalan menggunakan Google Form, tapi saya nak bagi soalan yang berbentuk esei lah kepada student saya. Okey, apa yang saya perlu buat adalah saya suka nak buat Google Form saya ni dalam email MOE saya lah ya. Email MOE saya sebab saya rasa lebih memudahkan saya lah. Kalau kita nak guna Google Classroom untuk kita dapatkan markah ya, senanglah sebab kita dah buat dalam MOE ya. Okey, so pertama macam biasa saya semua sudah sedia maklum ya, nak buat Google Form ni mesti kita bermula daripada Google Drive lah kan. Okey, jadi macam biasa, okey, contoh ya, saya nak buat saya kata soalan okey, kertas 2 bahagian C, kimia KSSM ya, tingkatan 4. Okey, untuk tajuk saya tulis tajuk lah ya, senanti kadar tindak balas. Okey. Jadi ini mungkin untuk kita punya ni lah ya, catatan. Mungkin ini adalah kerja PDPR 7 hari bulan. Okey, 7 Disember. Okey, 2020. Okey, so okey, kita type ya soalan yang pertama. Okey, sebenarnya contoh ya, katalah kita kata pelajar boleh merujuk gambar untuk menjawab soalan. Okay, katakan kita malas lah nak tulis soalan tapi kita ada gambar kan, jadi juga boleh upload gambar lah ya. Contoh soalan tadi ya. Okey, kita open dan dia akan upload. Okey, jadi pelajar boleh melihat gambar ini ya. Macam biasa ya. Okey, dekat sini kita punya soalan ya. Okey, dan dia punya apa yang kita tulis dekat sini ya akan ada di atas lah. Okey, sebenarnya yang penting kita kena ada setting ya. Saya nak ceritakan dulu pasal settings ni. Okey, settings ni kita kena tekan inilah ya, kita nak collect email addresses. Dan ini sebab kita nak hantar, kita akan submit apa yang kita semak, jawapan pelajar yang kita semak tu dalam email addresses ya. So kita kena collect lah email address diorang. Okey, ni tak perlulah sebab mungkin nanti ada student yang dia tak gunakan MOE kan. Okey, dan kita nak dia bagi limit to one response lah. Kita tak nak dia isi banyak kali ya, sebab kita nak bagi dia jawab sekali saja. Dan okey, respondent can edit after submit, tak boleh lah ya. Dan yang penting kita nak ni see summary chart and text responses lah, itu yang penting. Okey, ni kita save. Okey, lagi satu kita pergi ke presentation. Okey, show progress bar kita nak. Okey, so kita tak nak sebab tadi kita dah buat one response. So dia kan kita klik dekat general tadi hanya untuk limit to one response. So sini automatic tak ada active show link to submit another response. So student tu tahulah dia tak perlu. Okey, so confirmation message ni kita boleh kata tahniah kerana menjawab. Tahniah kerana menjawab. Okey, jawapan anda akan disemak. Dan keputusan akan dihantar ke email berdaftar masing-masing lah. Email yang diorang tulis tu lah.
Ya, okey. Macam tu ya. Okey, so kita save. Okey, lepas tu dekat bahagian quizzes ni, kita make this a quiz ni. Kita kena buka supaya keluar semua yang tadi kan macam tak aktif kan. Okey, sini kita tak perlu turn on sebab kita tahu ini untuk yang Chromebooks ya. Sebab Chromebooks ni dia menggunakan Android base kan, bukan Windows. So tak perlulah sebab ada student yang guna laptop, handphone dan sebagainya. Okey, ni release grade. Okey, kalau kita buat soalan quiz objektif, senang, immediately after each submission. Maksudnya markah-markah tu nanti direct kan kita dapat kalau quiz objektif. Tapi kalau subjektif kita kena tanda later after manual review. Maksudnya kita nak turn on email collections kan. So sini penting lah ya, responses boleh melihat missed questions, correct answers and point values lah. So ni kita save ya. Okey, jadi dia akan ada total points ni ya. Jadi kita kena check lah ya, kenapa tadi mula-mula kita buat ni tadi kita tak dapat nak tengok points kan, sebab kita tak buat setting ni. So yang penting sebelum kita buat soalan ni kita pergi settings dululah. Dan kita nampak sini bila student nanti bila dia jawab soalan kita ni, dia akan type email address dia sebab kita nak hantar results dia pada email addresses kan. Okey, so contoh ya, katalah kita bagi short answer. Okey, nampak tak bila kita dah buat setting ni, terus akan keluar answer key. Tadi tak keluar lagi kan. Jadi pentinglah kita setting dulu kat sini tadi macam saya buat tadi. Okey, so dekat sini short answer. Okey, kalau short answer dia ada minta answer key. Jadi payahlah kita nak tulis answer key kan. Sebab soalan ni banyak sangat student tu punya jawapan nanti. Jadi tak apa, kita letak saja point ya, kita letak saja contoh soalan pertama ni. Okey, berapa point? Okey, katakan 2 point ya. Lepas tu kalau short answer dia nak kita letak juga correct answer kan. Jadi payahlah kita nak tulis kan. Lepas tu yang ni kita abaikan, mark all. Ni tak boleh lah, takkan semua jawapan student kita nak mark kan. So kita abaikan. Ni add answer feedback ni macam kita bagi cakap tahniah kerana menjawab sajalah. Jadi saya rasa lebih baik kita tukar kepada soalan berbentuk macam ni ya. Kita tukar dia kepada bentuk paragraph. Sebab kita tengok kalau paragraph dia long answer text kan. Jadi kalau dekat answer key tu tengok tak ada ruang add answer. Jadi lebih baiklah kita buat macam ini kan, sebab kita nak tengok jawapan pelajar. Tapi kalau kita ada spesifik jawapan dia, kita boleh buat short answer. Okey ya, faham ya. Okey, contoh katakan katalah soalan ini. Okey, soalan ini soalan ni tak habis lagi sebenarnya. Okey, jadi soalan ni tak habis lagi. Ini dia punya gambar sahaja. Okey, jadi kita nak add caption. Okey, add caption ni bermaksud ada ruang kita nak tulis ini. Bermaksud kita nak tambah yang kita tunjuk ni hanya gambar rajah sahaja. Okey, gambar rajah soalan. So soalan dia adalah yang ini. Okey, iaitu state namakan. Okey, namakan acid yang digunakan dalam set 1 dan set 2. Okey, saya nak minta diorang namakan lah. So markah ni
Jadi saya nak diorang namakan jawapan tu set 1 dengan set 2 kan. Okey, so kalau kita letak long answer text, contoh katakan saya tak nak long answer text soalan ni, saya nak short answer. Okey, namakan acid yang digunakan dalam set 1 kan. Okey, jadi answer key dia adalah sebab nak set 1 kan. Okey, kalau set 1 sebab ada sulfate sini, so jawapan dia mesti acid sulfuric kan, contoh ya, sebab macam ni. Okey, acid sulfuric itu bahasa Melayu kan. Lepas tu kita ada bahasa Inggeris dia, apa kemungkinan jawapan student akan bagi yang betul-betul kita terima kan, iaitu sulfuric acid. Okey, jadi macam tu ya. Okey, katakan kita tak suka nak buat macam ni, kita nak semak sendiri kan. Kadang-kadang kita tak suka nak buat macam ni, kita macam nak semak sendiri jawapan dia. Kalau kita soalan struktur yang direct, kita boleh buat macam ni lah. Jadi kita boleh, dia akan bagi jawapan lah. Jadi jawapan dia mana-mana ni akan betul. Tapi katakan kita tak nak, kita nak senang, kita terus je boleh buat paragraf lah. Okey, sebab dekat paragraf, okey, kita boleh tambah soalan ya, set 1 dan set 2 katakan kan. Jadi sebab dia nak bagi, sebab set 1 ni jawapan dia acid sulfuric, kalau set 2 jawapannya acid hydrochloric. Jadi bagi saya nak kekalkan jawapan dia long answer text lah. Sebab dia bila kita klik answer key, dia tak memerlukan kita letak jawapan kan, atas budi bicara kita. Okey, yang ni add answer feedback ni bermaksud nak pun maksudnya add answer feedback ni maksudnya kita nak kata okey, tahniah kerana menjawab. Kalau tak nak pun tak apa, nak pun okey. Okey, tahniah kerana menjawab. Boleh juga kalau kita nak kan. Ataupun kita masuklah apa-apa feedback, kita nak tunjukkan video ke, katakan cikgu ada video YouTube tentang eksperimen ini, boleh juga masukkan ya. Jadi student akan nampak lah topik ni tentang apa kan, boleh je. Okey, save. Okey, jadi dah dapat satu soalan lah, dan soalan ni jawapannya 2 markah kan. Okey, done. Okey, lepas tu katakan kita nak seterusnya. Okey, katakan soalan seterusnya adalah add questions. Okey, tadi soalan nombor 1 kan. Okey, soalan nombor 2. Okey, katakan soalan nombor 2 ni pun kita nak rujuk gambar tu tadi. So kita upload lagi sekali gambar tadi ni ya. Kita upload lagi gambar, sebab soalan ni ada 2 kan. Daripada soalan yang sama, ada soalan anak-anak dia yang kecil kan. Jadi kita upload. Okey, so kita tulis juga pelajar boleh merujuk gambar macam tadi lah untuk menjawab soalan ya. Gambar untuk menjawab soalan. Okey, so kita add caption. Okey, kita add caption untuk bagi soalan yang kedua ya. Okey, soalan yang kedua iaitu kita tanya dengan menggunakan teori pelanggaran ya. Okey, dengan menggunakan teori pelanggaran. Okey,
Terangkan mengapa. Okey, terangkan mengapa terdapat perbezaan. Okey, terdapat perbezaan dalam pemerhatian. Okey. Jadi ini pun sebab jawapan dia panjang, okey, dan jawapan pelajar ni akan bermacam-macam nanti. Kan? Jadi kita pun tak naklah short answer, kita nak paragraph lah. Okey, dan kita letak answer key dia. Okey, kita letak jawab soalan ni 4 markah. Ya, angkat 4 markah. Dan saya kata okey, rujuk. Okey, rujuk buku teks untuk jawapan. Okey, macam tu katakan ya. Ataupun kita boleh sediakan link ataupun YouTube untuk diorang rujuk ke, bolehlah kan. Kalau tak nak, tak apalah, kita save saja. Okey, jadi kita dah dapatlah total semua soalan ni adalah 6 markah ya. Okey. Seterusnya katakan kita nak tambah soalan yang ketiga. Okey, masuklah gambar, kita cari, kita browse. Katakan kita malas kan nak buat soalan tu. Okey, kita buat macam ni. Okey. Okey, ni soalan dia. Okey, lagi satu, sebenarnya cikgu katalah ada student kata dalam dia nak jawab soalan ni macam dia kata nak masukkan equation ya, tak boleh guna Google Form dekat nak tulis dekat keyboard tu, tak ada kan bila kita nak tulis tu. Okey, jadi sebenarnya kita boleh upload lah, boleh upload gambar. Dia orang boleh, soalan ini dia orang boleh upload gambar. Contoh okey, saya letak sini file upload. Jadi let respondent upload file to Drive. Okay, file will be uploaded to the form owner's Google Drive. Okay, respondent will be required to sign in Google when file upload questions are added to a form. Okay, make sure to only share this form with people you trust. Okay, so kita continue. Maksudnya student tu boleh upload lah file dia kan. Dia boleh upload jawapan dia dalam bentuk file upload. Contoh dia tulis panjang kan, so dia tak tulis panjang dan dia kadang dalam keyboard dia tu, dalam phone dia tak ada simbol. Macam kimia dengan maths kadang-kadang simbol tu tak ada kan. Jadi kita boleh allow only specific file types. Okay, contoh kita boleh allow lah, kita nak PDF ke, nak image ke, yang sesuaian. So kita cakap kat student ni upload PDF atau image sahaja katakan. Okay, maximum number of file cikgu nak 1 je. Macam tu ya. Jadi saya rasa dalam okay, this form can accept up to 1 GB saja. Okay, saya rasa tak sampai pun kan 10 tu. Tak apalah, kita letak saja ya. Okay, dan lagi satu okay, so kita dah habis itu. Dan lagi satu, kita ni penting, lupa saya nak cakap tadi, setiap soalan kita buat require, takut dia terlepas. Okay ya, faham ya. Okay, macam soalan ni tadi saya rasa okay, yang ni rujuk. Okay, untuk soalan ni namakan acid yang digunakan ni, saya rasa tak perlulah untuk kita file upload tu, tak perlulah sebab ni senang aja. Namakan acid kan. Jadi diorang akan namakan dan minta tanda ni lah, required questions. Okey, katakan yang inilah ya, dengan menggunakan terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian. So diorang boleh add file lah, jawapan panjang yang macam susah kat keyboard diorang tak ada simbol-simbol tu kan. Jadi tak apa, kita bagi kelonggaran. Siapa nak tangkap gambar image, dia tangkap, ni jawapan saya cikgu, so add file. Okey, boleh ya. Okey, sama juga dengan nombor 3 ni. Okey, nombor 3 ni
kita juga sama juga kita cakap pada student rujuk gambar. So kita pun guna paragraph juga ya. Dan kita buat add caption untuk soalan A. Soalan A ni kita kata dengan jadi kita set sini 4 markah. Kita tekan answer key tadi 4 markah. Dan ataupun kita bagi link video ke ya. Jadi ini pun sama sebab markah dia 4 dan kemungkinan kadang-kadang mungkin dia nak tulis, dia lebih selesa tulis tangan dan dia nak upload kan. Jadi kita sediakan jugalah apa namanya ini ya, kita sediakan juga dalam bentuk file upload. Jadi kita bagilah juga dia nak jawapan dalam file upload. Kita bagi dan kita nak jawapan dalam PDF ataupun image kan. So kita letaklah maksimum sebab dia boleh terima 1 gig of files kan. So ini pun required dan answer kita sini soalan ini adalah 4 markah kan. So dia boleh done lah ya. So kita check balik, ni ada file upload. Sini pun kita buat ada file upload jugalah. So PDF atau image. So ini pun required ya. So sekarang last sekali adalah soalan seterusnya. Ini nombor 1A. Ini kita betulkan ya. Ini nombor 1 juga. 1 tapi 1B. 1A, 1B dah ada. Ini nombor 2. Sorry. Cikgu betulkan jap. Saya betulkan sini. Ni nombor 2. 2A. Dan kita tambah question. So kita letak juga paragraph ya. Answer key adalah 10 lah ya. Kita letak sini 10 points. Dan kita juga boleh minta student ni letakkan file upload jugalah kalau dia nak. Kita add caption ya untuk tambah soalan. B long answer kan. Dan juga kita perlukan file upload juga ya. Kita perlukan PDF ataupun image ya. Maximum number of files. So kita boleh letak lah suka hati kita lah ya, kita nak letak berapa. Supaya dia kita nak standby lah ya. Mungkin kita letak 5 ke 100. Kita tengok, kita testing kan, tengok macam mana ya. Kita tengok kalau ni memerlukan graf dan juga supaya space dia besar kan. Jadi ini pun kita minta diorang file upload lah ya. So ni markah dia 10 markah. Jadi kita dah buat sini done. Jadi kita check balik soalan ini. So soalan nombor 1A, kita nak long answer text saja. Nombor 1B, terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian. Mungkin diorang boleh add file masuk. Kita suruh diorang buat paragraph sahaja. Tak perlu pun tak apa. Kita tengoklah cara, sebab ni markah pun 4 saja kan. Dia bergantung kepada kita lah. Macam ni pun kita buat jawapan answer key paragraph juga ya, long answer text kan.
Okey, untuk nombor 2A, soalan tu dengan menggunakan teori pelanggaran. Okey, kalau kita tengok B ni macam rancang satu eksperimen, si ada file lagi, kita boleh buat add files, ya. Jadi kita check lah markah ni betul ke tak. Kita boleh katakan ya, kita nak, nanti kita tengok macam mana kita nak response tu, macam mana cara response. Okay, so cara kita nak send adalah kita semua setting kita dah okay. Okay, kita send dan kita guna link, shorten URL dan kita copy. Dan kita copy di Telegram ataupun mana-mana lah, Google Classroom. Nanti saya akan share macam mana kita nak share dalam Google Classroom, ya. Okay. Okay, katakan student ni dia menjawab menggunakan phone, ya, link tadi. So dia tekan link tu dan dia akan pergi ke Google Form. Okay. So dia akan masukkan email dia. Katakan dia tak guna email MOE, dia guna email personal. Okey. Lepas tu okey, dia kata pelajar boleh merujuk. Okey, katakan dia namakan jawapan, ya. Okey, katakan cikgu, saya ni student. Okey, so saya buat jawapan. Okey, set 1 adalah asid sulfuric. Lepas tu set 2 adalah asid hidroklorik. Okey, so next. Dia dah cukup 4 dia kira, ya. Okey, tindak balas dalam set 1 tinggi, dia kata. Okey, so ni dia dah siap. Okey, lepas tu sini dia kata dengan menja. Okey, walaupun dia tahu tu 4 markah daripada pendek pula kan. Okey, yang ini cikgu tu suruh add file. Okey, katakan tadi ni, okey. Ustaz, kita pergi ke soalan tadi. Okey. Add file, okey. Dia dah lukis kan. Select file from your device. Okey, allow. Okey, katakan dia ambil daripada mana? Capture image kan. Dekat kamera tadi dia tangkap dekat kamera kan. Contoh, ya. Okey, dia tangkap gambar ni. Okey. Okey, dia upload satu JPEG dan add more files. Okey, dia capture image lagi. Okey, kamera. Okey, dia tangkap. Dia katalah kertas graf. Saya tak ada kertas graf. Okey, katalah dia bagi kertas graf, ya, dia buat dalam graf. Betul-betul dia buat dalam kertas graf. Okey, so okey. Jadi so upload. Okey, so dia pun submit. Okey, dia submit, ya. Okey, so dia dah submit dah. Okey, kita sebagai cikgu nak semak, so kita pergi ke drive, ya. Okey, katalah ya, cikgu tengok dekat sini macam susah nak dapat, tak nampak mana. Kita boleh, sebenarnya kita kena buat folder boleh nampak, kan. Okey, tak apa, lepas ni kita buat folder. Okey, kita tengok kat recent, tempat recent tadi kita buat. Okey, ni kertas soalan ni yang kita dah buat. Okey, jadi kita boleh check. Okay, satu responses dah hantar, so kita boleh tengok lah jawapan dia. Okey, so daripada student tadi, okey, dia jawab soalan nombor 1 betul, ya. Soalan nombor 1 ni. Okey, soalan nombor 1. Okey, kita klik tadi. Okey, ya. Kita tengok individu 1. Okey, so kita boleh tengok, ya. Okey,
Nombor 1, pelajar boleh merujuk gambar untuk menjawab soalan kan. Okey, jadi kita boleh tulis itu 2 markah dia. So kita save. Okey, dah kita save dekat situ. Okey, 2 dah kita. So barulah bertukar daripada pangkah tadi jadi ni kan. Dah lepas kan. Okey, lepas tu kita ni pula soalan 1B pula. Okey, dia jawab ni kita kata macam tak best. Kita bagi jawapan dia 3 saja sebab ada yang tak lengkap 3. Okey, kita save. So barulah dia tukar So 3 campur 2 tadi 5 point kan. Okey, ni 2. Ini B tadi ni 3 kan. Lagi yang bawah ni katakan kita nak bagi dia 2 je. Okey, so kita save. Dan yang bawah ni katakan kita tengok jawapan dia kan. Kita buka open with. Okey, Chrome katakan kita buka. Ni jawapan dia kan. Kita pun tengok. Okey, lepas tu kita dah puas hati. Apa kita tengok yang kedua pula dia bagi apa ya. Ataupun kita boleh klik kat drive pun boleh kan. Ni dia tanya pula drive mana kan. Okey, so kita tengok. So itu jawapan dia. Jadi kita nak tanda dengan pen pun boleh. So kita klik je lah pen. Kita dah puas hati tengok. Okey, katakan kita nak bagi dia 5 katakan 5 ya. So kita save. Jadi kita tengoklah ya total points dia berapa. Okey, 12 daripada 20. Sebab tadi kita bagi dia tadi sini 2. 2 tambah 3 5. 5 tambah 2 7. 7 campur 5 12 ya. Okey. Kenapa merah ni? Ini jawapan pendek ya. Student tu dapat 4. Kita tengok dapat tak dia tekan hijau. Okey, save. So kalau kita tengok kalau katalah student tu dapat markah penuh, apa jadi? Baru betul. Maksudnya kalau kita nak bagi dia hijau, kita bagi semualah markah dia penuh lah. Okey, kita bagi dia penuh. Save. Lepas tu yang bawah jadi semua akan hijau. Okey, soalan 1 hijau, 1B pun hijau, 2A pun hijau. Ini katakan kita bagi 10. Jadi kita save. Jadi dia akan hijau. Itulah maksudnya. Individu tadi kan. Kita pergi kat individu tadi. So kalau kita rasa tak nak tak lengkap jawapan dia, so dia akan merah lah. Tengok dia akan merah. Okey. Kata pun ini pun kita tak suka jawapan dia juga kan. Macam tak best. Okey, merah lah juga nanti. Sebab dia tak dapat jawapan yang penuh. So kalau kita nak tengok soalan dengan markah, kita buat individu ya. Okey, yang ini pun kita tak nak dia dapat 10/10. Katakan kita nak dia 5 je kan. Maka dia jawab sikit kan. Okey, 5. So kita tambah tadi markah dia adalah dapat 13 lah. Dia dapat 13 markah kan. So dia akan tengoklah kenapa. Okey. Jadi katakan ini kita kata add individual feedback. Okey, kita cakap dekat dia Tania. Tania kena menjawab. Okey, save. Okey, lepas tu yang ni katalah kita nak add individual feedback. Okay, kita kata nanti rujuk video pengajaran cikgu. Jadi cikgu akan buat lepas ni, cikgu akan buat video lah untuk diorang siapa yang salah ni kan. Okey, kita save. So dia akan tengok lah. Ni individu lah. Ni ya. Okey, so dia dapat kita kumpul markah dia semua ya. So kita kira ya. 2 campur 3 5, 5 campur 3 8. So 8 campur 5 13 sahaja. So total point dia okey 20 tapi dapat 13 kan. Jadi macam itulah. So kita release score. Okey. Okey, release score ni mungkin kita message cuba lagi. Okey, rujuk video guru untuk pembetulan katakan kan. Okey.
Jadi okay, all respondents ni tengoklah kalau ramai-ramai nanti kita dah semak semua, kita klik je all respondents, jadi dia akan hantar serentak. Tapi sebabkan satu saja, so kita send emails and release. So itulah markah dia 13/20 ya. Okey, katakan student ni akan check ya markah dia. Okey, so dia pergi ke email dia. So dia semua boleh check di sini. Okay, dia pergi ke email dia. Okey, so tu dia. So dia akan dapatlah soalan kertas 2 bahagian C, release score. Okey tu ya, dan dia boleh view. Mungkin dia tak puas hati ke, dia nak tengok apalah yang aku salah ni. So dia akan check lah kenapa ya, apa yang dia salah lah. Oh, soalan nombor 3. Soalan nombor apa? 2. Soalan nombor 1B 3 je. Nombor 2 3 je. Dia boleh tengok lah. Okey, so begitulah ya.